Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة. الله سبحانه وتعالى يبارك هذا المجلس، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الخير ويوفق لنا كل خير في خير وعافية، وأن الله يدخل نياتنا في نيات سلفنا الصالحين وأعمالنا في أعمالهم وحركاتنا في حركاتهم في خير وعافية. Moga-moga insyaallah pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, membimbing kita kepada jalan syurga. Dengan niat itu kita sama-sama baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, 'adada ma fi 'ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhi Allah ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita. Ni'matul Islam, ni'matul iman, ni'matul afiyah. Dan kita bermohon kepada Allah, moga-moga kita sentiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dijadikan hati kita hati yang sentiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, secara khususnya nikmatul Islam, yang merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu untuk dijadikan kita sebagai seorang muslimah tanpa permintaan daripada kita. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihan daripada Allah, yang kita bermohon moga-moga kita menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang agung ini sebelum memandang kepada nikmat-nikmat yang lain. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas salah satu nikmat yang besar, kata ulama, yaitu nikmat an ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan salah satu nikmat yang terbesar, yang mana ummah ini dipanggil ummah marhumah, umat yang dirahmati, umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana satu, yaitu kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, Allah sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad ini dirahmati oleh Allah. Maka dengan itu, sungguh apabila kita hidup di dalam keadaan tidak mengenal kepada baginda Rasulullah, kita tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita tidak ada usaha untuk nak mengenal Allah, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu mengenal segala akhlak dan sifat Nabi, dan perlu juga mempunyai hati yang sentiasa terikat kepada baginda Nabi Muhammad di dalam cinta dan rindu kepada baginda, sehingga ianya menjadi sebab Allah mencintai kita, Allah merahmati kita, Allah sayang kepada kita. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat al-afiyah. Kata ulama, salah satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-afiyah. Dan al-afiyah ini adalah sebuah kalimat yang maknanya luas. Afiyah yang kita faham mungkin hanya sebatas kesihatan tubuh badan, tetapi al-afiyah juga adalah Allah menjaga kita daripada musibah, daripada bala. Allah menjaga kita di dunia dan juga akhirah, perlindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada al-afiyah. Dengan itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan menyebut Allahumma inni as'aluka al-afiyah wal mu'afat ad-da'imah fid din, di dalam agama, wad dunia dan akhirah. Tiga. Kenapa afiyah untuk agama, dunia dan akhirah? Afiah di dalam agama, supaya jangan sampai
musibah yang kena melalui agama kita, menjadi sebab akidah kita tidak benar, menjadi sebab tidak terbimbing kepada jalan yang benar, dan sebagainya. Dan begitu juga dunia, daripada kesihatan tubuh badan, jasad kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesihatan juga al-afiah juga termasuk di dalam rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang barakah itu termasuk daripada al-afiah. Begitu juga al-akhirah, iaitu Allah dapat masukkan kita ke dalam syurga Allah, Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang masuk ke dalam syurga Allah insya-Allah, juga termasuk di dalam al-afiah. Maka dengan itu perlu kita sentiasa memperbanyakkan doa ni. Allahumma inni as'aluka al-afiyah wal mu'afat ad-da'imah fi dini wa dunya wal akhirah. Doa yang lain, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-da'imah fi dini wa dunya wal akhirah. Doa-doa ini juga dianjurkan setelah mana kita setelah doa azan. Doa azan ni kita baca Allah marabahat di dunia wala sampai habis daripada doa azan. Di akhir doa azan itu ditambah dengan Allahumma inni as'aluka al-afiyah wal mu'afat ad-da'imah fi dini dunya wal akhirah. Itu yang dibiasakan oleh orang-orang salihin. Karena doa setelah azan adalah doa mustajab. Dan doa di antara azan dan iqamah juga adalah merupakan waktu mustajabnya doa kita. Juga barang siapa yang ingin mungkin bagi yang mungkin tidak dikurniakan anak, yang mempunyai mungkin keluarga yang ingin untuk mendapat zuriat, juga membiasakan doa apabila doa di antara azan. Ini doa waktu mustajab. Doa di antara azan ini selalunya mujarrab untuk secara khususnya juga untuk mendapat zuriat. Baik, alhamdulillah. Pada tajuk pagi ini iaitu hati yang tenang. Hati yang tenang. Hati yang tenang adalah merupakan salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu kelebihan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahu yang hanya dapat memberikan ketenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan ketenangan ini khususnya kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu tatma'innul qulub bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bagi orang yang beriman tidak ada sesuatu yang membuatkan mereka ini tenang kecuali dengan zikrullah, kecuali dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kata Allah, ala bi dzikrillah, hanya sahaja dengan zikrullah, dengan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang. Hanya dengan ingat kepada Allah, hati itu akan tenang. Dan ingat kepada Allah, zikrullah ini juga termasuk di dalam salah satu makna yang sangat luas, yang mungkin di dalam fikiran kita zikrullah adalah hanya sebatas kita berzikir dengan lisan. Nah, kita mungkin sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin hanya sebatas itu. Tetapi makna zikrullah adalah makna sesuatu yang lebih luas daripada itu, yang bermula daripada innamal a'malu binniyat. Bermula zikir ini adalah bergantung kepada niat kita. Innamal a'mal binniyat, segala sesuatu amalan itu bergantung kepada niat kita. Dan Nabi apabila menyebut tentang hadis niyah ni, hadis tentang niat, Nabi tidak hanya berkata segala sesuatu itu bergantung kepada niat, tetapi Nabi mempunyai sambungan daripada hadis tersebut, sehingga Nabi memberitahu apa yang merosakkan niat, kemana yang agaknya akan pergi niat, hala tujunya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kanat ila dunya yusibuha aw amratin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang hijrahnya, tujuan hidupnya adalah untuk Allah dan Rasul. Allah dan Rasul, wa rasulih. Dan di sini penting untuk kita berhenti seketika dan fahami apakah maksud wa rasulih. Wa rasul di sini bagi orang-orang zaman sekarang mungkin yang kalau salah duduk dengan ulama, salah duduk dengan orang-orang yang punya akidah yang betul, duduk dengan orang akidah yang tidak benar, mereka boleh meragukan kita di dalam tauhid ataupun di dalam akidah
di dalam bagaimana hubungan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di dalam hadis-hadis yang beritahu, seperti mana contoh di dalam hadis kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu, kata baginda Rasulullah, akan mula merasai kemanisan beriman kepada Allah. Akan merasai kemanisan beriman kepada Allah, halawatul iman, apabila dia menjadikan di dalam kehidupannya yang dia paling cinta adalah ayyaj'al Allah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dalam hadis Nabi, yaitu engkau menjadikan Allah dan Rasul lebih engkau cintai daripada segalanya. Engkau mencintai Allah dan Rasul daripada segalanya. Wa rasul itu tidak bermaksud thumma rasul, Allah dan setelah itu Rasul, tetapi Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Kenapa Allah dan Rasul? Sehingga disebutkan oleh ulama, waw di sini dinamakan wawul ma'iyah. Dalam bahasa Arab, waw ini dinamakan waw kebersamaan. Bukan lagi waw itu maksudnya setelah. Kita kedepankan Allah dulu, lepas itu baru Rasulullah dan sebagainya. Tidak. Tetapi Allah dan Rasul dalam satu kedudukan. Kenapa? Karena di dalam mencintai baginda Rasulullah, disitulah pintu untuk kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang tidak mencintai Rasulullah, dia tidak akan boleh mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna semakin tinggi cinta kita kepada Rasulullah, semakin tinggi juga cinta kita kepada Allah. Dia akan jadi otomatik. Dengan itu disebutkan dalam hadis yang lain, ahibbullah lima yaghlukum bihi, cintalah Allah karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa ahibbuni, Nabi kata, cintalah aku lihubbillah, karena cintamu kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Rasulullah, pengagungan kita kepada Rasulullah, sayang kita kepada Rasulullah, semuanya termasuk di dalam hubungan kita yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, barang siapa yang tidak kenal Rasulullah, bermakna dia tidak mengambil langkah pun untuk nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Khalas, itu saja. Semakin kita ingin dekat kepada Allah, kita nak cinta kepada Allah, pintunya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi Muhammad, adabnya Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut Al-Quran, Al-Quranul Karim, wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad. Sehingga apabila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, kana khuluquhu al-Quran, habis. Dia seperti Quran yang berjalan. Kita baca Quran, tapi kalau kita tengok Nabi Muhammad, kita tengok Quran yang sedang berjalan. Dengan itu, melihat wajah Nabi dah menjadi ibadah besar. Melihat wajah Nabi membuatkan kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat wajah Nabi membuatkan para sahabat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, wahai hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita perlu untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu untuk rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dibuka pintu ma'rifah kepada Allah. Tanpa mencintai Nabi Muhammad, tanpa rindu kepada Nabi Muhammad, apatah lagi dengan zaman sekarang, ada yang nak meragukan kita, jangan kita terlebih-lebih kepada Nabi Muhammad, jangan itu Nabi Muhammad dan sebagainya, sehingga membuatkan kita ditutup pintu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, kata Nabi Muhammad SAW, kata dalam hadis Nabi SAW, banyak dalam hadis yang memberitahu Allah dan Rasul, Allah dan Rasul, sehingga dhamirnya jadi wahid. Jadi kalau di dalam ayat Al-Quran dan sebagainya banyak disebut tentang Allah dan Rasul, terus rida itu di paling rida Allah dan Rasul itu dijadikan satu. Jadi kita perlu mencari rida Allah dan Rasul, yakni rida Allah dan Rasul itu jadi satu. Sehingga kalau Nabi SAW memanggil seseorang, orang itu tengah salat, wajib dia menyahut jawaban Nabi SAW, tidak batal, keluar daripada itu, lebih aula, itu lebih ke depan, kerana perlu dikedepankan baginda Rasulullah lebih daripada dirinya sendiri. Nabi aula, Nabi itu lebih perlu dikedepankan daripada dirinya sendiri. Baik, jadi di dalam niat, kata Nabi SAW, hijrahnya, tujuan hidupnya mesti kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasul. Terus kata Nabi SAW, "Man kanat hijratuhu ila dunya," opposite pula tadi.
Barang siapa yang tadi niat ataupun tujuannya untuk dunia, musibah, dunia yang dipikirkan, dunia yang diinginkan, ataupun tujuan dia hanya nak berkahwin contohnya. Perkahwinan adalah sunnah Nabi SAW, tetapi menjadikan tujuan di dalam kehidupan, itu adalah musibah. Itu adalah musibah. Sehingga apabila dijadikan ianya tujuan tanpa kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ianya akan menjadi bala, wala'iyadzubillah, sehingga menjadi sebab syaitan lebih suka bila seseorang itu berkahwin bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, akan merosakkan rumah tangga, akan dapat merosakkan keturunan pula lagi, dzurriyyah pula lagi, tidak beribadah kepada Allah dan sebagainya, tidak akan hidupkan benda-benda yang difardukan Allah di dalam rumah tangganya wala sunnah Nabi. Karena apa? Tujuannya nak berkahwin, hanya sebatas nak memuaskan hawa nafsunya, tanpa ada kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun berkahwin. Maka dengan itu dunia ataupun kerana perkahwinan, maka kata Nabi SAW, itu dia punya niat dia ke arah situ. Kalau dia tidak ke arah Allah dan ke arah Rasul, ataupun dia ke arah dunia ataupun ke arah situ, dia akan ke arah situ. Berapa banyak zaman sekarang yang kehidupan mereka hanya sebatas inginkan dunia. Dan kita pun kebanyakan daripada ibu bapa yang mungkin membesarkan anak-anak kita, daripada awal bangun tidur, boleh jadi kita tak biasakan anak-anak kita solat subuh berjamaah. Tapi bila sekolah, Masya Allah, kita bangunkan mereka sekolah dengan bersungguh-sungguh, kita dorongkan mereka untuk pendidikan dan sebagainya. Tetapi bab solat kita ringankan, kita buat tak tahu dan sebagainya. Sepatutnya stabil, sepatutnya ibadah dikedepankan, bahkan lebih daripada sekolah dan sebagainya, sehingga tertanam di dalam hati anak-anak kita ini pengagungan kepada sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita mengagungkan sesuatu, pengagungan itu akan terbina di dalam hati anak-anak kita. Kita mengagungkan dunia, anak akan membesar mengagungkan dunia. Kita mengagungkan Allah, anak akan membesar dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, niat ini adalah merupakan kunci utama ke arah mana hati kita nak pergi. Jadi dengan itu, apabila kita sebut tentang ketenangan hati, first sekali sebelum segala sesuatu bermula daripada niat kita ke arah mana, tujuan kita hidup ini kerana apa, kita nak ke arah mana, apakah sebab kita hidup di atas muka bumi ini. Adakah hanya sebatas kita melihat orang lain berusaha ke arah dunia, kita pun usaha, orang lain ibadah, kita pun ibadah, orang lain masuk Islam, orang lain berada dalam agama Islam, kita Islam dan sebagainya. Hanya sebatas begitu sahaja. Nabi SAW pernah memberitahu, jangan kita menjadi orang awam, iaitu menjadi orang-orang yang hanya mengikuti keadaan, apa dipanggil, arus, mengikuti arus. Orang buat baik, dia pun buat baik, bagus. Orang buat jahat, dia pun ikut buat jahat juga. Pasal dah ramai-ramai buat jahat, jadi dia pun ikut ramai-ramai buat jahat. Orang buat baik, dia pun ikut orang buat baik. Tetapi kata Nabi, jadilah engkau orang apabila melakukan kebaikan, kau ikut. Tetapi bila mana orang melakukan kejahatan, kau stop di situ. Kau ada pendirian kau sendiri. Pergi mana? Jelas dalam kehidupan. Nah, kita zaman sekarang tengok macam di media sosial ke, di mana-mana, bila satu orang mula mengutuk, semua ramai-ramai yang tak ada kaitan pun semua ikut arus. Bila baik pun mungkin dia ikut dia. Jadi perlu ada di situ ada ilmu, perlu ada di situ ada takwa, perlu ada di situ ada hati yang betul-betul inginkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah bermula daripada niat kita di dalam kehidupan. Kalau niat kita hidup kerana Allah, setiap pagi kita bangun daripada tidur, memang kita niat, ini hari aku, harian baki daripada umur aku yang masih Allah berikan kepada aku ini adalah untuk Allah, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keredaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga perlunya mempunyai niat di awal kita bangun tidur. Kerana seperti mana kita sebutkan dalam hadis, setiap amalan bergantung kepada niat kita. Bayangkan kalau dia bangun awal pagi tak ada niat, dia nak pergi mana? Ini yang tadi kita sebutkan, dia ikut jemaah, ikut orang pergi kerja, dia pun pergi kerja, orang pergi ni, dia pergi ni. Kita bangun pagi, kita niat apa? Dengan itu, kalau kita adalah orang-orang yang usaha istiqamah, kita akan dapati
doa-doa nabawi, doa-doa Nabi SAW membaca pada pagi hari dan sebagainya. Di situ adanya makna niat di dalam hidup. Ya Allah, Allah hidupkan aku dalam pagi hari ini, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepada Allah, jadikanlah aku orang yang sentiasa mencari keridhaan Allah, raditu billahi rabban. Banyak daripada doa-doa Nabi yang dibaca oleh Nabi. Kalau kita nak kesimpulan, kita boleh baca salah satu wirid himpunan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, namanya Wiridul Latif. Wiridul Latif kita boleh baca bacaannya pada waktu solat subuh. Setelah solat subuh kita baca, sebelum terbitnya matahari kita baca wirid itu. Di dalam situ adalah himpunan-himpunan zikir ataupun doa baginda Rasulullah SAW. Dan jika kita merenungi makna-maknanya dapat mengarahkan niat kita di dalam kehidupan. Kalau kita tak mampu, paling kurang kita niat, ya Allah, aku niat seperti mana orang-orang salihin menjalani kehidupan mereka. Nawait min bimanawa aslafan salihin. Aku niat seperti mana niatnya orang-orang salih menjalani kehidupan mereka seharian. Taib. Jadi niat ini adalah merupakan salah satu yang terpenting. Sehingga kata ulama, kalau kita punya niat pernafasan kita ini untuk nak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nafas kita ni setiap kali kita bernafas akan termasuk dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niat setiap kali kita menghembus nafas kita, kita menarik nafas kita, inginkan keridhaan Allah, ingin jauh daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin untuk mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin untuk melakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita hidup dalam keadaan zikrullah Subhanahu, kerana kita ingat untuk siapa kita hidup. Kita melihat apa sahaja keadaan di sekeliling kita, apa keadaan yang boleh membuatkan Allah redha, kita lakukan. Kita berada dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita ingat kita ada Tuhan. Dengan itu, manusia ini perlu sentiasa berada di dalam keadaan ingat. Kalau kita kerja di sebuah syarikat, kadang-kadang perlu ada, zaman sekarang orang letak CCTV. Siapa dia letak CCTV? Supaya ingat bahawa ada bos tengah tengok mungkin. Jadi dia punya kerja dia lebih teratur, dia lebih berjaga-jaga, dia lebih ambil berat dan sebagainya. Kenapa? Kalau tak perlu CCTV pun boleh saja. Tetapi kalau mungkin tak ada CCTV ke, tak ada manager ke yang ingatkan, tak ada sebagainya, mungkin dia akan ambil remeh, sehingga kerja pun dia tak buat, dia ambil kesempatan dan sebagainya. Begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, perlu ada ulama mengingatkan kita. Perlu diri kita ni ada CCTV, sehingga kita jadikan al-muraqabah, al-muhasabah, ini semua CCTV kita. Kita jadikan sentiasa muhasabah, kita jadikan sentiasa muraqabah. Kita rasa diri kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kehidupan kita tadi kita niat besar, niat kita nak mencari keridhaan Allah, keridhaan Rasul. Tetapi apabila kita ada muraqabah, kita merasai Allah memandang kita, Allah melihat kita, kita akan jaga keseluruhan keadaan kita, melalui perkataan kita, melalui jasad kita, melalui segala sesuatu. Dengan itu, kehidupan yang diinginkan oleh Allah untuk kita ini sebetulnya kehidupan yang mudah. Sehingga kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang boleh menjamin, man yadhman li, barang siapa yang dapat menjamin kepada aku, ma baina lahyai, di antara kedua gusinya, iaitu mulutnya, lidahnya. Barang siapa yang dapat menjamin kepada aku, dia dapat jaga lidah dia, dapat menjaga mulutnya, dan juga mabaina fakhidhaih, dan juga di antara pahanya, yakni kemaluan dia. Barang siapa yang dapat menjaga kemaluan dia dan dapat menjaga mulutnya, aku menjaminkan kepada dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesimpel itu saja kata baginda saya. Yang dapat menjaga lidahnya, yang dapat menjaga kemaluannya, aku jamin kepada dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling banyak tak dapat menjaga adalah lidah manusia. Tak dapat menjaga kemaluannya, tak dapat menjaga diri untuk melakukan tak dapat menjaga diri sehingga dia melakukan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, apabila kita ingin untuk mempunyai hati yang tenang, kita perlu mempunyai niat yang jelas di dalam kehidupan kita. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau memberitahu secara ringkas, kata beliau, untuk nak mempunyai niat yang jelas di dalam harian ini,
perlu ada 3 perkara. Perlu ada al-musyaratah, al-muraqabah dan al-muhasabah. 3 perkara ini. Ini perlu pada setiap hari. Al-musyaratah, al-muraqabah dan juga al-muhasabah. Kalau tak ada benda ni, maknanya kita tidak akan ada CCTV dalam kehidupan kita. Al-musyaratah ini waktunya pada waktu pagi hari. Waktu setelah solat subuh tu kita duduk sekejap, kita musyaratah, iaitu kita mensyaratkan dengan diri kita. Kita niat nak hidup kerana Allah. Nak apa? Apa kita nak buat hari ni? Nah, itu kita listkan. Hari ni aku nak solat subuh berjamaah, hari ni aku nak keluarkan sedekah, hari ni aku nak menghadiri majlis ilmu. Semalam dia dah nampak mungkin ada poster kan, pagi malam tu dia dah niat dah. Pagi-pagi dia dah beritahu, okay, aku kena keluar untuk nak bagi majlis ilmu ke, itu ke, ini ke. Dia dah listkan semua. Kerana kalau dia tak dapat pergi pun, niat pahala niat itu dah dapat dah. Kalau dia tak dapat pergi, pahala niat dia dapat dah. Niat dahulu. 1, 2, 3, berapa list yang buat? Setiap hari kena ada list apa kita nak buat dalam kebaikan harian. Dengan itu orang-orang salihin dahulu, kehidupan mereka ini, mereka mempunyai tujuan sehingga mereka mempunyai list, bukan saja harian, mingguan, bulanan, tahunan, semua dah ada list dah komplit. Dalam masa sebulan aku akan khatamkan Al-Quranul Karim, dalam masa ini aku akan habiskan wirid ini, dalam masa ini aku akan istiqamah. Dengan itu kita tak terkejut, kita melihat bagaimana orang-orang salihin sebelum kita, seperti Imam Ali Zainal Abidin contoh. Imam Ali Zainal Abidin ini cucu baginda Rasulullah. Sayyidina Ali anak kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ibunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau ini setiap malam solat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Macam mana boleh 1000 rakaat? Beliau ini bukan malaikah, bukan maksum, tetapi bertadarruj tadi. Dia dah start daripada sedikit demi sedikit, dia slowly dia bina istiqamah sikit-sikit, dia dah ada list dia. Kalau kita terus satu hari 1000 rakaat, habislah. Mungkin satu hari saja, lepas tu berapa tahun dah tak ada lagi dah solat lagi dah. Kan? Tapi kalau dah kita start daripada slow-slow, kita istiqamah 3 rakaat solat witir pada waktu malam contoh. Boleh kuat lagi 11 rakaat witir. Yang sempurna untuk solat witir 11 rakaat witir. Pagi-pagi kita solat 2 rakaat solat duha. Kita ada kekuatan kita solat 4 rakaat. Kita ada kekuatan kita solat 6 rakaat. Kita ada kekuatan solat 12 rakaat, seperti mana dianjurkan di dalam setengah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita start dengan solat-solat sunnah, qabliyah dan ba'diyah dan sebagainya. Semua itu perlu ada list. Qabliyah, kelebihan solat sunat qabla al-fajr, 2 rakaat solat sunat sebelum subuh, afdal daripada dunia dan seisinya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kita list di dalam kehidupan kita? Kalau kita tak ada list ni semua, bermakna kita jauh daripada nak mencari ketenangan yang sebenar di dalam kehidupan. Kita jauh daripada nak mencari ketenangan yang sebenar dalam kehidupan. Karena bagaimana kita dah letak ketenangan itu akan kita dapati dengan zikrullah subhanahu, dengan ingat kita kepada Allah. Perlu ada tertibnya, perlu ada aturannya di dalam harian kita, di dalam mingguan kita, di dalam bulanan kita, aturan di dalam sesama keluarga kita. Dengan itu kalau orang-orang salihin, perbezaan kita dengan mereka mempunyai satu konsep yang sampai ke tahap anak-anak mereka juga mudah nak ikut keluarga mereka. Kerana apa? Konsep itu telah dibina hatta di dalam rumah. Ada waktu dengan keluarga di dalam beribadah berjamaah. Sehingga ada rumah-rumah orang-orang salihin, mereka boleh khatam Al-Quran dalam masa sebulan, dalam masa seminggu, berjamaah dengan keluarga. Di antara maghrib dan isyak mungkin diduduk dengan keluarganya, satu orang baca satu muka surat Al-Quran, baca sebelah, baca dalam jamaah. Di Hadramaut di sana, di Tarim, masih ada orang yang melakukan begitu. Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah, mereka akan baca beberapa maqra' di dalam Quran. Ini maqra' ni dalam satu muka surat, 2 muka surat macam tu, didengari oleh orang lain. Jadi dibuat macam halaqah bersama keluarga, ibu, anak yang duduk di dalam rumah. Ibu, anak. Jadi anak tu membesar melihat, hadir dulu. Lama-lama dia dah boleh mengaji, dia dah boleh baca, dia ikut masuk join sekali satu muka surat. Sehingga tak sampai sebulan khatam Al-Quran Al-Karim. Kerana kalau kita baca berjamaah ni, semangat dia lebih tinggi daripada kita baca bersendirian. Kalau kita berzikir berjamaah, kita baca Ratibul Haddan ke Ratibul Atas berjamaah, itu lebih semangat dia tinggi. Tapi kalau kita baca sendiri-sendiri, nanti syaitan ni lebih mudah nak mengganggu kita. Tak apalah, hari ni kita skip lah satu hari, kita
kita pergi tengok wayang sudahlah. Jadi nanti next time insya-Allah kita qada balik. Yang mula-mula dia ada niat masya-Allah nak qada. Nanti lama-lama qada pun dah tak ada lagi dah. Jadi kalau kita melakukan amalan berjamaah itu lebih afdal. Jadi Nabi SAW tak menyebutkan solat jamaah ini afdal daripada solat bersendirian, bukan hanya sebatas kerana pahala, kerana di situ ada kelebihannya tersendiri. Kelebihannya adalah dia akan membangkitkan semangat. Sehingga dalam setengah hadis Nabi SAW menyebutkan syaitan ini dia akan mengganggu apabila seseorang bersendirian. Tetapi bila berjamaah, syaitan susah nak ganggu. Dia akan jadi susah nak mengganggu. Minimum jamaah hatta 2 orang. Minimum salat jamaah 2 orang dah termasuk dalam jamaah. Suami isteri ke, anak dengan ibu ke, dan sebagainya. Dengan itu hatta kadang-kadang orang-orang salihin dahulu boleh jadi suami kadang pergi solat di masjid, ibu mungkin sibuk di rumah, ibu akan membiasakan melatihkan anak dia untuk solat berjamaah dengan dia. Anak dia yang sudah memayyiz, umur 7-8 tahun dah tahu ajar solat, dah cukup untuk dah boleh menjadi imam. Dilatihkan anaknya sehingga berjamaah, sehingga membiasakan melakukan amalan itu selalu dengan berjamaah. Dan itu orang-orang salihin dahulu di antara maghrib dan isyak mereka duduk bersama. Waktu-waktu yang kritikal dipanggil orang salihin. Waktu-waktu yang kritikal ni adalah waktu beberapa waktu. Salah satunya adalah di antara maghrib dan isyak. Ini waktu kritikal dipanggil. Waktu ni kalau tak disibukkan dengan kebaikan, dia akan automatically akan menyibukkan kepada kejahatan. Kelalaian yang akan menyampaikan kepada kejahatan. Di antara maghrib dan isyak satu. Salah satu waktu sebelum maghrib. Sebelum maghrib, dan juga yang kedua di antara maghrib dan isyak. Ini semua waktu-waktu kalau kita dapat melakukan, dapat menghidupkan, ini sangat besar manfaatnya. Satu sebelum maghrib, kedua di antara maghrib dan isyak, ketiga waktu sebelum subuh, waktu qiyamul lail. Waktu qiyamul lail sebelum subuh, dan keempat di antara subuh, setelah subuh, dan sebelum naiknya matahari. Sampai naiknya matahari. 4 waktu ni. Ini 4 waktu ni kira paling crucial, paling penting. Kalau boleh dihidupkan berjamaah. Sampai setengah hadis menyebutkan orang yang menyebutkan dengan sebuah zikir dan sebagainya sebelum naiknya matahari di antara solat subuh, itu dia punya rezekinya lebih terjamin daripada orang yang keluar nak pergi mencari rezeki. Dengan zikir itu dia dapat lebih terjamin. Lepas dia berzikir berjamaah, bismillah, dia berangkat. Taib. Jadi perlu mempunyai list di dalam kehidupan kita, kita nak buat apa seharian, sehingga kita dapat menjadikan niat di dalam kehidupan kita untuk mencari keridhaan Allah. Terus adanya yang kedua dinamakan muraqabah. Tadi yang pertama tu musyaratah, tu namanya musyaratah. Kita listkan harian nak buat apa, mingguan nak buat apa. Kita dah berkahwin dah. Kalau berkahwin suami isteri, listkan kita kehidupan kita nak buat apa ni. Kalau zaman sekarang kan kita list nak pergi travel sana ke, nak pergi ni ke, nak pergi kedai makan sana ke, restoran mana ke, ni dan sebagainya. Tapi kalau hidup yang salih, dia akan listkan kita nak hidupkan sunnah apa dekat rumah kita. Kita nak hidupkan sunnah Nabi, kita nak hidupkan bacaan Al-Quran, kita nak hidupkan zikrullah, kita nak hidupkan perkara-perkara yang menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di dalam menghidupkan keridhaan Allah di dalam rumah tangga menjadi sebab ulfah. Jadi sebab hati ini akan bersatu. Hati ini akan lebih mudah nak saling menyayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih susah syaitan nak memecah belahkan rumah tangga apabila dihidupkan amalan-amalan yang diridai oleh Allah di dalam rumah tangga. Kalau tak ada usaha, mustahil. Sebab itu kalau kita dapati orang-orang yang banyak kes penceraian dan sebagainya, bukan kerana akhlak si fulan, sifat si fulan dan sebagainya. Akhlak memang kita ada kelemahan. Kebanyakannya kerana tidak ada bernamij, tidak ada program aktiviti yang menghidupkan rumah tangga dalam keridhaan Allah. Kalau kita cek balik, mesti solat berjamaah tak pernah ada mungkin di dalam rumah tangga. Itu yang paling dekat dalam penceraian dan sebagainya. Tak pernah ada. Kalau solat jamaah pun tak pernah. Apatah lagi benda-benda yang sunnah-sunnah pula lagi. Benda-benda majlis ilmu ke, majlis zikir ke, apa ke, lebih jauh. Jadi benda-benda macam tu mempermudahkan syaitan nak merosakkan rumah tangga. Tapi perkara yang kedua adalah muraqabah. Muraqabah ini iaitu kita merasai kita dipantau. Bermula daripada ar-raqib wa atid. Dua malaikat yang ada di kanan dan kiri kita. Ini
Disebut dalam firman Allah, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satu perkataan yang kita sebut kecuali ada raqib dan atid. Iman, kalau kita percaya bahawa ada malaikat di kanan dan kiri kita, kita perlu merasai kita ada CCTV, dipantau terus. Ini CCTV lagi dekat kanan dan kiri kita, terus ada malaikat. Perkataan yang baik dicatat langsung oleh malaikat, nah ini pahala. Perkataan yang tak baik langsung dicatat oleh malaikat, dosa. Sehingga kita ni adalah orang yang penting, makhluk yang penting diciptai oleh Allah, sehingga ada orang yang berkhidmat, ada malaikat yang berkhidmat untuk kita. Tengok orang kalau penting, menteri ke apa ke, akan ditulis semua apa perkataan dia dan sebagainya. Kita ni orang penting, makhluk yang penting di sisi Allah, sehingga Allah cipta malaikat untuk kita, berkhidmat sepanjang kehidupan untuk kita, mencatat semua kalimat kita. Bayangkan, tanpa kita ada bagi dia gaji wala apa. Maka dengan itu orang-orang salihin sebelum kita, mereka bermuamalat dengan malaikat ini, karena mereka merasai kehadiran malaikat ini. Sehingga Sayyidina Uthman bin Affan kalau nak masuk kepada bilik air, dia akan letak syal ini rida dia letak, seolah-olah, karena mereka merasai ada interaction antara, karena iman mereka, karena malaikat ini tak akan masuk dalam bilik air. Jadi bila dia nak masuk bilik air, dia letak rida dia, ni semoga ni tempat malaikat nak tinggal kat situ. Bukannya malaikat nak duduk situ pun, tetapi muamalat, nak merasai bahawa malaikat tu bersama dengan dia. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang muraqib tadi. Dia ni adalah orang yang muraqabah. Muraqabah ini juga seperti mana tadi kita sebutkan, iaitu kita pastikan segala list-list kita ini, apa yang kita nak buat harian kita ni, kita buat ataupun tidak. Sehingga hari ni kita niat nak pergi nak solat zuhur ataupun nak pergi hadir majlis ilmu dan sebagainya, kita dah janji dengan Allah, insya-Allah kita nak buat benda yang baik, kita nak melakukan ini. Bila sampai waktu tu, kita buat ke tidak? Kalau kita rasa dipantau terus, kita akan mudah ingat. Tapi kalau kita tak rasa dipantau, kita akan mudah lupa. Maka dia akan muraqab, dia akan sentiasa menjaga diri. Hari ini aku nak menjaga diri aku daripada berkata perkataan yang haram. Allah lihat aku. Kuatkan muraqabah ini dengan zikrullah, dengan bersalawat ke, dengan beristighfar ke, melazimkan dengan zikrullah. Sambil dia jalan dia selawat, sambil dia jalan dia berzikir, dia berterusan sampai dia rasa Allah sedang melihat kepada dia, Allah sedang mengetahui keadaan dia, sehingga tutur kata dia mudah nak menjaga dan sebagainya. Lepas itu yang terakhir adalah al-muhasabah. Waktu muhasabah ni, muraqabah ni waktu dia daripada pagi sampai malam. Waktu musyaratah tadi lepas sembahyang subuh. Waktu muhasabah pula sebelum tidur. Sebelum tidur dia buka balik list-list dia tadi. Dia tick balik. Hari ni dah masya-Allah dapat melakukan sedikit sedekah ke, hadir majlis ilmu ke dan sebagainya, dia tick balik. Kalau ada benda yang tak terbuat, dalam tu dia muhasabah. Kenapa aku tak buat? Dimuhasabah dengan diri dia sendiri. Tak boleh, lain kali aku kena berubah ni. Supaya pasal kita manusia ni, kata ulama, ada 3 hari saja. Ada 1 hari saja. Hari kita ni 1 hari. Dia tak ada besok, tak ada kemarin. Kemarin dah lepas, habis dah. Gone. Dah tutup buku dia dah, dihantar. Yang ada hari ini saja. Besok kita tak tahu kita masih hidup ataupun tidak. Hari ni yang kita masih ada ni, yang ini kita manfaatkan. Jadi waktu malam sebelum kita tidur, kita dah list balik betul, kita muhasabah. Taib. Itu apabila kita ingin untuk mempunyai ketenangan di dalam kehidupan kita, kita perlu untuk mengatur harian kita. Salah satu perkara, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang dapat merosakkan hati. Salah satu perkara, 4 perkara, maafkan. Kata Imam Al-Ghazali, dinamakan Ummahatul Amrad. Kita kalau nak hidup bahagia, nak tenang, kita kena fokus macam mana cara nak memperbaiki hati kita. Kata Imam Al-Ghazali, ada ummahat, ibu kepada penyakit-penyakit hati. Ibu kepada penyakit-penyakit hati, kata Imam Al-Ghazali, ada 4. Ada 4. Yang pertama, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan, tulul amal. Yang kedua adalah al-isti'jal. Al-isti'jal ataupun ajalah, iaitu tergesa-gesa, terburu-buru, tergesa-gesa. Dia nak cepat, semua benda dia nak cepat. Al-ajalah, yang pertama tulul amal, panjang angan-angan, terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Al-ajalah.
Yang ketiga adalah al-kibr, kesombongan. Al-kibr, sombong. Dan yang keempat adalah al-hasad, dengki. Yang pertama adalah tulul amal, panjang angan, istirjal. Yang kedua terburu-buru, tergesa-gesa. Yang ketiga adalah al-kibr, sombong. Dan yang keempat adalah hasad, dengki. Hati kita ini dipanggil qalb. Kenapa dipanggil qalb? Kerana dia ini selalu yataqallab. Dalam bahasa Arab, qalb ni maksudnya sesuatu, yataqallab ni maksudnya dia terbalik, membolak-balik. Sehingga Imam Sayyidi Muhammad Zarruq, seorang ulama besar, berkata, sumiyal qalb, dinamakan al-qalb ini kerana dia kadang-kadang membalik, menghadap kepada atas, ataupun kadang-kadang dia menghadap kepada bawah. Kadang dia menghadap atas, kadang dia menghadap bawah. Bila dia menghadap kepada atas, dia menghadap kepada ruh, dia menghadap kepada sesuatu yang tinggi, dia menghadap kepada kerohanian, dia menghadap kepada benda-benda yang dirasai oleh ruh. Cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ini semua yang dirasai oleh ruh. Bila kita hadir majlis zikir, selalunya hati itu dia akan pergi kepada ruh, sehingga dia mula merasai kerohanian. Itu dipanggil majlis kerohanian. Ada zikrullah, adanya ketenangan hati. Dekat situ selalunya dia takkan fikir kepada benda yang ke bawah. Dia takkan fikir dunia dan maksiat semua. Time tu dia jarang fikir. Kalau dia khusyuk, hatinya akan menghadap ke atas. Dan kadang-kadang dia taqallab, kadang-kadang dia ini kerana dia sentiasa membolak-balik, jadi kadang-kadang dia ke bawah. Kalau dia ke bawah ini, kata Sayyidi Ahmad Zarruq, dia menghadap kepada nafsu. Nafsu di bawah, ruh di atas, nafsu di bawah. Ada malaikat, ada syaitan. Ada malaikat, ada syaitan. Malaikat dan syaitan ni akan membisik terus. Malaikat membisik kepada kebaikan, kepada hati. Syaitan pun membisik kejahatan kepada hati. Siapa yang dikuasai oleh syaitan, kebanyakan waktu hatinya memandang kepada nafsu, menyahut panggilan nafsu. Kalau dia punya hati dikuasai oleh malaikah, maka hatinya sentiasa akan menghadap kepada ruh. Orang yang sentiasa menghadap kepada ruh ni, kehidupannya sentiasa bahagia, kehidupan dia tenang saja, kehidupan dia sentiasa tenang. Maka dengan itu Nabi SAW sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit, kuatkan biar dia ni istiqamah, duduk di satu tempat. Qalbi ala dinik, dalam agama, wa ala ta'atik, di dalam ketaatan kepada ala dinika wa ala ta'atik, menunjukkan nak biar sentiasa ruh ini yang merasai kedekatan kepada Allah, kepada benda-benda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu perlu kita mengambil berat bagaimana kondisi ataupun keadaan hati kita. Sehingga kalau kita dah tahu hati kita ni kadang menghadap kepada atas, kadang menghadap kepada bawah, kita kalau nak hidup yang bahagia dan tenang, kita kena cari waktu-waktu yang hati kita ni boleh menghadap kepada atas. Majlis pada waktu sekarang ini tujuannya untuk membuatkan hati kita menghadap kepada atas, membuatkan kita punya hati nak connect kepada ruh kita, supaya apa yang disampaikan melalui lisannya ulama, apa yang disampaikan melalui lisannya ulama, kita anggap ianya adalah merupakan wakil daripada baginda Rasulullah, menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, sehingga segala sesuatu ilmu yang bermanfaat ini boleh membangkitkan hati kita untuk menghadap kepada ruh, supaya ruh kita ini mula cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita duduk di tempat yang melalaikan, maka automatically hati kita akan menghadap kepada nafsu. Kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin dapat menggerakkan hati kita kepada nafsu. Pergi tengok tempat-tempat yang mungkin mall ke, kita pergi ke mana ke, kita tengok kedai beg tangan ke, habislah dia pergi tengok sana. Jadi macam-macam lah dunia syaitan kata, kita kena ini, datanglah kat situ daripada hasad, dengki, itu sombong, macam-macam datang. Jadi dengan itu Imam Al-Ghazali memberitahu penyakit hati ni banyak, dan dia adalah satu bab yang luas. Kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, ada namanya Rubu'ul Muhlikat, benda yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati ni luas, berjilid dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kesimpulannya 4 ni penyakit: tulul amal, panjang angan-angan; istirjal,
Yang ketiga adalah al-hasad, dan juga adalah yang keempat adalah sombong. Baik. Yang pertama adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Kenapa panjangnya angan-angan? Disebutkan dalam setengah riwayat oleh baginda Rasulullah SAW bahawa akhwaf ma akhafa ala ummati, sesuatu yang paling aku takut terhadap umat aku adalah tulul amal. Itba'al hawa, mengikut hawa nafsu, dan tulul amal, panjangnya angan-angan. Fa amma itba'al hawa, yang mengikuti hawa nafsu, fa yasudda 'anil haqq, dia akan menutupi pintu kebenaran. Orang yang mengikut hawa nafsu ni dia akan jadi buta. Pasal nafsu ni dia tidak akan ingin untuk mengikuti kebenaran. Jadi barang siapa mengikuti nafsu sahaja, dia akan dibimbing kepada kejahatan. Kata nafs la ammarah, menyuruh kita kepada kejahatan, bisu. Jadi kalau kita biarkan saja nafsu yang kontrol kita, nafsu tu dia akan bawa kita step by step menuju kepada kejahatan, kerosakan. Dengan itu kita perlu ada agama, syariah, kita kena ikut syariat. Kenapa hikmah mengikuti syariah ni? Supaya nafsu kita ni berada di bawah genggaman kita. Nafsu kata tak boleh, syariat kata tak boleh, ini haram. Kenapa? Supaya kita dapat menjaga diri kita, bukan kita terpaksa. Kadang-kadang orang kata syariat berkata ini haram, kita kena pakai tudung pula, apa ini kan kebebasan manusia lah, hak macam zaman sekarang macam-macam. Syariah datang untuk nak membantu kita, karena kita tak faham macam mana nak menjalani kehidupan kita ni. Just tubuh badan kita ni semua ni, ini kita ni macam satu robot Allah cipta ni, makhluk yang complicated, lebih complicated daripada robot. Kita tak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita mungkin khalas, contoh seorang wanita tak mau pakai tudung. Aku tak mau pakai, ini kebebasan diri aku. Daripada mana sumber itu? Daripada diri aku punya pendapat, aku rasa tak baik. Macam-macam boleh jadi hikmah yang tak baik akan terjadi. Keluarga dia, entah anak perempuan dia akan membesar menjadi anak yang tak baik, jirannya menjadi jiran yang tak baik, orang yang memandang dia, macam-macam benda. Tapi kita tak faham benda tu. Aku rasa macam aku tak ganggu orang pun, tetapi orang lain terasa, orang lain menjadi nafsu, menjadi problem, jadi sampai ke tahap terjadinya zina, terjadinya kezaliman, terjadinya kejahatan, ada yang membunuh dan sebagainya, disebabkan satu perkara. Subhanallah, kita tak faham hikmah sampai jauh sebegitu. Dengan itu cukup kita ikut syariah. Di situ akan ada hikmah-hikmahnya yang kita tahu ataupun kita tidak tahu. Dengan itu syariah datang untuk nak membuatkan kita bahagia, nak membuatkan kita dapat menjaga diri kita. Sehingga orang yang tidak mengikuti syariah, dia mengikuti hawa nafsu, dia tutup pintu kebenaran, dia menjadi orang yang buta. Orang yang buta ni kalau dia reda untuk terus ikut nafsu, orang yang dah buta ni kita cakap dengan dia apa pun dia takkan dengar. Pasal dia punya hati dah menghadap kepada nafsu tadi tu. Dia dah tutup, sehingga orang seperti ini hatta hadir majlis ilmu pun susah nak dapat kelebihan. Sehingga dibuka balik, dibuka pintu hatinya, dia ingin kebenaran, dia ingin ke arah Allah, dia jadi ada hidayah akan mengalir. Tapi kalau tak ada, memang ta'assub pada situ, ditutup pintu hatinya, pintu telinganya ditutup. Wa amma tulul amal, panjang angan-angan, fayunsil akhirah. Apa problem di dalam nak panjang angan-angan ni? Dia melupakan akhirah. Tulul amal, penyakitnya dia melupakan akhirah. Dengan itu ubat kepada tulul amal, panjang angan-angan, kata ulama adalah ingat kematian. Ingat kematian. Ada setengah orang dia rasa macam kematian ini tak boleh kita dengar selalu, dijauhkan. Dia rasa macam benda-benda yang menyedihkan ni kita kena jauhkan. Kita kena hidup happy. Jadi bab jenazah dia tak mahu hadir. Kalau ada orang mati dia tak mahu pergi, dia tak mahu, dia nak jauhkan diri. Kita nak lari pergi mana? Mahu tak mahu kita akan mati. Jadi kita terpaksa menghadap ini, dinamakan sesuatu yang hakikat, sesuatu yang tak boleh lari daripada hakikat. Yang kita perlu adalah kita kena fikir macam mana cara kita nak menghadap hakikat tersebut. Itu yang kita perlu fikirkan. Ada pula setengah ulama mungkin yang kalau dia tak faham cara nak berdakwah, sikit-sikit dia takutkan orang tentang azab, mati. Jadi orang pun belum takut nak hadir majlis ilmu, akhirnya takut nak mengamalkan agama. Itu pun problem juga. Maka dengan itu, kalau ulama yang betul, dia akan menganggap bahawa kematian ini adalah pintu kebahagiaan. Pintu kebahagiaan. Dengan itu, Sayyidina Bilal bin Rabah, bila dia nak meninggal, isterinya datang berada dalam keadaan sedih. Ya Allah, ni Bilal nak meninggal ni, ya Allah.
sedih dia. Tapi Bilal bin Rabah berada dalam keadaan gembira, bahagia. Ajib. Orang dah sakaratul maut hidup berada dalam keadaan bahagia, senyum. Kenapa wahai Bilal? Kata, lepas ni aku nak jumpa orang-orang kekasih-kekasih aku. Besok gadan alqal ahibah, aku akan jumpa orang-orang yang selama ni aku rindu, aku cinta. Iaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam hati dia. Sehingga dia menjadikan kematian itu adalah pintu kepada kebahagiaan. Siapa daripada kita yang menganggap pintu kebahagiaan kematian? Pasal apa? Itu kata ulama, dia bermula daripada apa yang kita agungkan di dalam hati. Kalau kita mengagungkan dunia, kita akan takut segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Kita takut dunia kita hilang, kita takut ini, kita takut ni. Bila kita punya pengagungan kepada dunia, kita akan automatically mempunyai takut kepada keadaan yang berkaitan dengan dunia. Nanti ada orang curi duit kita kah? Kita pasang CCTV kah? Kita pasang itu, kita tak akan tenang. Nanti kalau terjadi apa-apa, habislah aku, habis ni. Jadi dia akan sibuk macam tu saja. Sikit-sikit dia akan tak pernah tenang lah. Dia tidak akan pernah tenang. Kerana apa? Itu yang dia letak priority yang first. Cuba kalau dia letak priority yang first, dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia kalau tak ada pun, apa akan terjadi? Adakah kita nak menetap sini selama-lamanya? Kita tak boleh nak masuk dalam alam kubur kita. Allah sengaja kadang-kadang orang yang lupa kalau Allah sayang kepada kita ni. Kadang-kadang kita kena fikir jauh hikmah Allah. Allah kalau sayang kepada kita ni, kenapa Allah uji? Allah uji kerana Allah nak ingatkan bahawa dunia ini bukan tempat untukmu, wahai orang yang aku cinta, wahai orang yang aku sayang. Itu hikmah daripada ujian. Dengan itu orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak ujian. Sehingga Nabi Muhammad SAW ujian berlalunya, kata Sayyidatina Aisyah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, api tak pernah dibakar kat dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Aisyah, beliau tak pernah nampak asap keluar. Zaman dulu kalau asap tu maksudnya ada masak-masak apa-apa lah. Makan apa? Berlalu 3 bulan kadang di rumah, kami hanya makan al-aswadain, minum air putih, makan kurma. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin dah keluarkan bendera putih dah kat mana. Tapi itulah keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, ujian daripada Allah. Nabi Muhammad hidup dalam keadaan miskin ikhtiaran, kata ulama, bukan ijbar, bukan dia terpaksa. Dia mempunyai pilihan, Allah bagi pilihan. Engkau jadi kaya, dia tak mahu jadi kaya. Engkau jadi raja dan engkau jadi rasul, kata Nabi, biar aku pilih, ada hari aku lapar, biar aku bersabar, biar aku menjadi hamba sekejap. Kerana kalau orang tak diuji ni, dia tak akan kenal apa maksud sabar. Bila tak ada sabar, habis. Dia akan nafsu ni akan menjadi kuat bila dia tak ada kesabaran. Dia akan mudah nak memarah orang, maki, hamun, dia akan jadi sombong, dia jadi apa macam-macam benda. Tapi kalau dah kena ujian, dia tunduk sikit. Dengan itu kalau orang tak biasa ada ujian, puasa. Puasa supaya apa? Puasa itu adalah bahagian daripada ujian. Dengan itu kalau orang tak, dengan itu orang Islam, Allah nak terbiah sampai ke tahap Ramadan dijadikan wajib kepada kita, supaya kita rasa sedikit kelaparan dan sebagainya. Ada orang kat sana hidup susah. Dengan itu kita ingat bahawa dunia ini adalah bukan tempat untuk kita berkekal selama-lamanya kat sini. Kadang-kadang Allah jadikan ujian kita yang Allah masih sayang. Tak ada ujian, Allah subhanallah, yakni la qadarullah, moga-moga tidak terjadilah kepada kita Allah meninggalkan anak kita, orang yang dekat, orang yang kita sayang, kadang-kadang diambil oleh Allah. Kenapa? Nak ingatkan bukan sini tempatnya. Kadang-kadang kita bina rumah ni untuk anak kita yang itu. Saya dah pernah jumpa ada beberapa keluarga sampai pindah pergi ke kota Hadramaut, sampai duduk kan, subhanallah, berubah dalam saya tengok pada satu orang keluarga ni datang kepada saya. Dulu dia tak ke arah agama ni, perubahan dia betul-betul ke arah agama ni apabila dia sayang sangat kepada anak dia. Dia kata, satu anak ni dia sayang sangat anak dia ni. Anak dia ni pandai, comel ke apa, alhasil memberikan yang terbaik pendidikan dan sebagainya, akhirnya aksiden meninggal. Aksiden meninggal. Bila aksiden meninggal tu dia beritahu apa yang dia nak daripada dunia ni, dia beritahu.
ini harapan aku yang besar dan aku ikhlas. Akhirnya dia berubah totally kepada agama. Dia start istiqamah, dia atur majlis untuk ulama dan sebagainya, sampai dia nak pindah ke Hadramaut, yani semua ini, dan dia rasa tenang. Dia lebih rasa kehidupan dia tenang dan bahagia. Dengan itu kadang-kadang ujian ini tanda Allah sayang kepada kita. Allah nak ingatkan kita bahawa dunia ini bukan tempat. Kenapa? Karena orang yang panjang angan-angan tadi itu dilupa akhirah. Dengan itu kata ulama dalam hadis Nabi SAW, kebanyakan orang-orang yang akan berada dalam neraka adalah ahli taswif, orang-orang yang suka menunda-nundakan amalan. Jadi syaitan ini dia akan suka menjadikan orang ni taswif. Taswif ni saufa, dia kata nantilah, kita nantilah, besoklah, lusa lah, kita nak buat amalan ini, kita nak puasa minggu depan lah insyaAllah, kita nak Ramadan istiqamah, insyaAllah aku nak bertaubat. Taubatnya dia tunda-tunda. Nantilah insyaAllah tahun depan aku bertaubat betul. Umur aku 40 tahun aku istiqamah betul-betul insyaAllah. By the time rumah aku dah siap tu, habislah. Kat situ aku akan beli sajadah yang mahal punya, aku istiqamah kat situ insyaAllah. Jadi tak habis benda tu. Nanti kalau dah dapat sejadah baru, nanti dia tunggu pula benda lain, pula rumah ini, pula kereta, tak akan habis benda ni. Kerana apa? Ini modal syaitan, dia nak merosakkan kita. Dia masuk melalui tadi pintu pertama tadi, tul amal, panjangnya angan-angan. Jadi panjang angan-angan ni dia boleh membuatkan kita menunda-nunda kebaikan. Tunda kebaikan, tunda. Buat maksiat tak apalah, nantilah kita bertaubat dan sebagainya. Wala'iyatubillah. Jadi tulul amal ini juga termasuk disebabkan kita mengagungkan dunia. Kita merasai dunia ini kekal. Kita merasai dunia ini mempunyai sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mula meremehkan perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayat wa man alladhina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sanah." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai tamak terhadap kehidupan dunia ini, dia nak dunia ni sangat-sangat ni, kadang-kadang dia boleh jadi lebih teruk daripada orang musyrik lagi. Dia boleh jadi lebih teruk daripada orang musyrik. Kerana apa? Kalau boleh, dia orang nak agar hidup mereka ni law yu'ammar alf sanah. Kalau boleh dia akan rasa macam hidup aku ni akan panjang 1000 tahun. Allah memberitahu dalam Al-Quran, law yu'ammar alf sanah. Walaupun sebetulnya hakikatnya dia hidup sekejap saja, tapi dia akan berpanjang angan-angan kita hidup selama-lamanya. Jadi yang pertama tadi adalah tulul amal. Panjanglah bab ni, ini secara ringkas sajalah insya-Allah. Baik, yang kedua itu juga yang pertama tadi taswif tadi kita sebut, itu saufa ni suka menunda-nundakan. Kata di dalam Anas bin Malik pernah berkata, taswif ni adalah modalnya syaitan paling kuat, tenteranya syaitan, jundun min junudi syaitan. Jadi menunda-nundakan ni adalah modal terbesarnya syaitan. Jadi syaitan ni dia kan suka nak bisik dalam hati, suka menunda-nundakan. Jadi kalau nak buat amalan, kita rasa macam dia selalunya paling waktu suka nak tunda ni dalam harian kita ni waktu subuh. Nak bangun tahajud contohnya, time tu syaitan dia betul-betul kuat. 5 minit lagi lah, InsyaAllah nanti kita bangun tahajud, InsyaAllah 5 minit. Alarm dia dah bunyi dah, kita dia tengok jam, kita 5 minit lagi InsyaAllah. Lepas tu dia tidur lagi 5 minit, habis 50 minit dah terlepas. Allah, lepas tu besok nanti macam tu juga. Maka dengan itu kita kena tahu triknya syaitan. Kita kena biasa melawan hawa nafsu kita, sehingga kita dapat tutup pintunya syaitan. Jadi yang pertama adalah tulul amal. Tulul amal ni sebenarnya sebabnya adalah pengagungan kepada dunia, merasai dunia ini lebih kekal daripada akhirat dan sebagainya. Maka ubatnya adalah ingat kematian. Ingat bahawa qasrul amal. Ini biar kehidupan kita ni rasa sentiasa singkat. Ini ubat dia. Iaitu kita sentiasa merasai bahawa kehidupan kita ni untuk Allah, untuk mencari keridhaan Allah dan sebagainya. Keluarga kita, taib anak-anak kita berikan yang terbaik untuk mencari keridhaan Allah, itu dahulu kita letakkan. Kalau kita dah kedepankan benda yang berkaitan dengan Allah dan Rasulullah, bakinya, bab rezekinya dan sebagainya, benda itu kita serah kepada Allah. Kita atur yang terbaik untuk Allah dan Rasul dulu. Anak-anak kita nanti akan bersyukur kepada, kalau tak bersyukur kepada kita di dunia, dia akan bersyukur kepada kita di akhirat. Anak-anak yang dapat membesar boleh membaca Al-Quranul Karim kerana mak bapak dia menghantar kepada tempat pengajian dan sebagainya, dia akan bersyukur, saya berjumpa ada satu ustaz,
Hafiz Al-Quran Karim, dia kata ayah dia paksa dia pergi tahfiz, menghafal apa semua, dia tak suka apa semua. Tetapi setelah itu dia dah balik daripada pengajian, dia hafal 30 juz, Masya Allah Quran, dia punya suara dia pun bagus dan sebagainya. Dia jadi imam dan dia duduk dengan apabila mengajar, dia melihat ada orang-orang yang tak boleh baca, time tu dia menangis. Baru dia teringat, dia kata kalau boleh nak cium kaki ayah dia. Kalau dulu dia sebenci, tapi sekarang baru dirasa, padahal umur dia dah besar, baru dirasa. Dia kata kalaulah aku tak dapat baca dan sebagainya. Jadi agama ni perlu diletakkan ke depan, perlu diletakkan ke depan. Jadi qasrul amal, jangan terlalu panjang-panjang angan. Apa yang kita buat dalam kehidupan dunia ni, bahagiannya kita serahkan kepada Allah. Bahagian daripada qasrul amal ni tadi adalah mengatur tadi kehidupan yang kita sebutkan tadi lah. Kalau harian kita atur, bermakna kita dah ambil satu step untuk nak jadikan kehidupan kita ni tidak panjang angan-angan. Kerana orang-orang salihin mereka anggap tidur tu kematian. Yang itu dalam hadis Nabi kan, kalau doa kita bangun alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana, hidup aku setelah aku dah mati, amatana. Jadi dia anggap kematian, tidur tu dah mati dah kira. Apa dah buat harian tu? Dengan itu orang-orang salihin dahulu mereka istiqamah bertahun-tahun macam tu. Jadi mereka ready sentiasa, dalam keadaan hati mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka dengan itu, kalau kita anggap kematian ini adalah sesuatu yang kita mempersiapkan diri nak jumpa Rasulullah, kita tidak akan takut dengan kematian. Kita akan anggap kematian itu pintu nak menjumpa kepada orang yang kita cinta. Kita kena ubah konsep kefahaman kita terhadap kematian itu. Kalau kita jadikan itu adalah pintu untuk mencari ridha Allah, orang salihin, kita akan mempersiapkan dan kita tidak akan berada dalam keadaan yang tidak baik. Yang kedua adalah al-ajalah. Al-ajalah ini adalah suka nak terburu-buru. Ajalah ini adalah penyakit yang bahaya. Bila dia ajalah, dia tidak akan ada at-ta'anni. Sehingga disebutkan dalam hadis al-ajalah minasyaitan. Ajalah ini, suka terburu-buru ini adalah bahagian daripada syaitan. Ta'anni ini dia ada dua, kena faham. Allah Subhanahu wa taala menyebut wasari'u, segera di dalam melakukan ibadah, mencari pengampunan daripada Allah. Tapi al-ajalah yang bahaya ini adalah athna, waktu tengah beribadah. Dia suka terburu-buru, nak semayang cepat-cepat. Nak berzikir dia nak cepat-cepat. Nak hadir majlis ilmu nak cepat-cepat. Semua benda dia nak hasil nak cepat. Cepat-cepat, kita sekejap saya nak tengok itu dah habis. Al-ajalah ini membuatkan kita tak boleh nak khusyuk. Bila tak boleh nak khusyuk, ruh ibadah itu tak ada. Sehingga kita boleh tengok orang yang suka ajalah ni, kalau dia tinggal solat ke, dia tinggal amalan, dia tak akan rasa bersalah. Mula-mula dia rasa bersalah sikit. Pasal apa? Dia tak ada rasa khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dia dan sebagainya. Sehingga dia akan lebih kepada kebiasaan, adat kebiasaan daripada sesuatu yang boleh dirasai oleh hati kita. Dengan itu, kalau kita nak ketenangan, kita kena khusyuk di dalam ibadah, khusyuk di dalam berzikir, khusyuk apabila menghadiri majlis ilmu, khusyuk membuatkan kita ni jangan terburu-buru, hati tenang dan sebagainya, membuatkan khusyuk yang akan membuahkan kepada diri kita ketenangan. Opposite itu adalah ajalah, suka nak terburu-buru. Terburu-buru ni ada beberapa perkara sahaja, kata ulama, yang boleh kita terburu-buru. Iaitu kata orang-orang salihin 5 perkara yang boleh kita terburu-buru. Yang lain-lain semua mazmum, yang lain-lain semua tak bagus. Iaitu yang pertama adalah it'amut ta'am, iaitu memuliakan tetamu. Ini terburu-buru tak apa. Memuliakan tetamu nak datang, jangan kita lambatkan. Tetamu yang nak datang, kita segera memberikan mereka makan dan sebagainya. Itu benda bagus. Yang kedua adalah tajhizul mayyit. Kalau dah meninggal jenazah tu, jangan kita buat tak apa, slow-slow, kita biar dulu, itu tak bagus. Itu kena segera cepat mandikan jenazah dan sebagainya. Jangan lagi cepat dia tanam, lagi bagus. Yang ketiga adalah tazwijul bikir. Anak dara yang nak berkahwin, jangan kita tunda-tunda. Kita banyak tradisi adat kita, subhanallah, bertunang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru kahwin. Bertunang, hatta setengah-setengah orang salihin mereka bertunang tu waktu terus berkahwin terus. Jangan terlalu tunda-tundakan sangat, kerana menunda-nundakan menjadi sebab syaitan nak masuk dalam tu. Syaitan nak masuk sehingga terjadinya perzinahan dan sebagainya sebelum perkahwinan.
Dan juga yang keempat adalah qada ad-dain. Bila kita hutang, ini jangan kita lambat-lambatkan. Sengaja kita lambat-lambat, tak apalah, tenang-tenang. Kita dah ada duit tapi kita sengaja lambat-lambatkan. Baik, tak boleh. Kita kena segerakan. Kita tak tahu kerana benda ni benda yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Tidak boleh hutang itu. Dan yang terakhir adalah taubat. Taubat jangan kita biarlah slow-slow, tak apa, tak. Kita kena segera. Kita kena buat. Taib. Jadi al-ajalah minasyaitan. Al-ajalah ini iaitu sifat suka terburu-buru, cepat-cepat, nak buat, nak habis dan sebagainya. Ini tak bagus. Ini adalah merupakan salah satu penyakit hati. Penyakit hati. Ubatnya adalah membiasakan diri khusyuk. Membiasakan diri adalah berada dalam keadaan tenang saat melakukan ibadah. Yang ketiga, penyakit yang ketiga iaitu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, al-kibir, sombong. InsyaAllah beberapa sikit waktu dia kita ambil untuk nak jelaskan sedikit. Al-kibir, sombong. Sombong ini penyakit hati yang bahaya. Kerana sombong ini bukan sifat manusia. Dia adalah sifat Tuhan. Sombong ini maksudnya kita merasai kita ada kelebihan daripada orang lain. Kita nak merasai kelebihan apa kalau kita tak ada punya apa? Semua punya Allah Subhanahu Wa Taala. Harta kita rasa kita nak sombong kerana harta milik Allah. Kita nak sombong kerana kecantikan kita, mungkin kecantikan milik Allah. Kita nak sombong kerana apa? Kerana apa pun kita nak sombong, kita akan fikir bahawa semuanya milik Allah. Jadi kita sebagai hamba yang diberikan oleh Allah tak layak untuk kita nak sombong. Kerana orang yang sombong ni Allah akan berikan dia mumbalat, wal'iyadzubillah, hilangkan kecantikan dia, hilangkan hartanya. Supaya kalau Allah sayanglah. Tapi kalau Allah tak sayang, boleh jadi dia istidraj, boleh Allah bagi lagi, tambah lagi. Nak lagi, bagi lagi. Nanti di akhir lagi kena lebih teruk. Wal'iyadzubillah. Maka dengan itu sombong ini iaitu kita merasai diri kita lebih hebat daripada orang lain. Sombong ini salah satu ummahat, ibu kepada penyakit hati. Bila ada sombong, dia akan ini kita penyakit yang besar. Yang ini di bawahnya macam-macam lagi penyakit-penyakit kecil. Melalui sombong tu nanti ibadahnya akan rosak, dia punya muamalah dengan manusia akan rosak, dia punya itu akan rosak, macam-macam benda akan rosak. Maka dengan itu al-kibir merupakan penyakit yang bahaya, yang ubatnya adalah at-tawadhu', merendahkan diri. Kita mempunyai harta ke, kita mempunyai apa ke, jangan kita merasai diri kita lebih hebat daripada yang lain. Dan itu diajar oleh ulama, diajar dalam hadis Nabi SAW. Kadang-kadang kena duduk dengan orang miskin, kadang-kadang kena pergi ziarah orang sakit, kadang-kadang kerana benda-benda itu semua supaya pecahkan sedikit sifat-sifat sombong yang ada dalam hatinya. Dan yang terakhir adalah al-hasad. Al-hasad adalah dengki. Al-hasad adalah kedengkian. Al-hasad ini bahaya. Kerana orang yang ada sombong ataupun hasad, orang ini tak akan bahagia. Secara khusus al-hasad. Al-hasad ini kata ulama iaitu makna dia adalah istithqal, rasa berat nampak nikmat pada orang lain. Dia rasa berat, dia tak boleh tengok. Dan setengah makna lagi oleh ulama, dia menyebutkan bahawa dia nak nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Biar aku saja ada, jangan dia ada. Kalau dia tak punya pun, yang penting orang yang didengki itu biar hilang. Selalunya hasad ni semua orang ada penyakit hasad. Sehingga kata ulama, al-jasad la yakhlu 'anil hasad. Setiap jasad itu tidak akan pernah hilang daripada sifat hasad, dengki. Mesti ada penyakit hasad. Kalau dia kata aku ni tak pernah hasad apa-apa, itu bermakna dia penuh dengan penyakit hasad tu. Kalau kata aku ni tak sombong, itu selalunya orang yang sombong. Dia selalunya opposite. Kalau dia rasa diri dia penuh dengan kesombongan dan dia tahu dia usaha, itu selalunya berusaha sedikit sebanyak. Tapi kalau dia dah aku tak sombong, aku tak dengki, semua, selalunya itulah dalam dirinya ada kedengkian. Jadi al-hasad ini selalunya bergantung kepada apa yang kita agungkan. Kita nak tengok hasad kita kat mana, apa yang kita agungkan. Kita agungkan dunia, kita cek kat situ. Kita agungkan bab dunia. Jadi orang lain ada dunia, kita akan dengki kat situ. Kita agungkan pangkat, kita akan hasad kepada orang yang ada pangkat. Kita nak kalau boleh orang tu matilah, aksiden ke apa ke. Kalau orang harta, dia akan dengki kepada businessman ke, ini moga-moga jadi sesuatu ke apa ke. Orang yang hasad ni dia tak akan pernah tenang. Kehidupan dia tersiksa. Pasal apa? Setiap kali dia tengok orang dapat kelebihan, habis berat hati dia rasa jodoh. Dia tak boleh tenang.
Ada orang setengah orang dia hasad kepada keluarga ke apa ke, macam-macam dia boleh hasad dengki ni. Maka dengan itu disebut dalam hadis Nabi SAW, hasad ni dia membakar amalan kita. Dia akan menghilangkan pahala kita seperti mana kayu api dibakar. Habis macam tu seekor cepat. Dan hasad ni dia bermula daripada penyakit dinamakan ujub. Ujub ni iaitu penyakit tidak pandang kepada Allah. Kalau kita tengok manusia, nikmat yang dia ada itu Allah yang bagi, kita minta kepada Allah, hilanglah penyakit hasad. Tapi kalau kita tengok orang tu berjaya ke, orang tu disebabkan dirinya, tak habis. Tapi kita tengok ni Allah yang berikan, Allah yang berikan, Allah yang berikan. Dia memandang sesuatu kepada Allah. Kalau kita nak sesuatu, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mudah nak hilang penyakit hasad. Dengan itu, kadang-kadang hasad ini dia bukan hanya bab dunia sahaja, bab akhirat lagi banyak orang hasad. Dia tak boleh tengok orang istiqamah, dia tak boleh tengok orang menuntut ilmu, dia tak boleh tengok benda macam tu. Ghibtah lain. Ghibtah ni dia panggil, dia suka, dia jealous kerana nak menjadi orang baik. Itu lain. Tapi kalau hasad ni tadi macam tadi, dia nak nikmat tu hilang. Jadi kadang-kadang menuntut ilmu, kalau tengok orang istiqamah, moga dia tak istiqamah lagi dah. Tiba-tiba dia patah kaki tak boleh istiqamah, dia seronok, dia gembira. Macam dia problem ni penyakit yang bahaya. Jadi ini beberapa kesimpulan lah. Kita nak panjang lebar ni tak habis. Ini secara kesimpulan bahawa benda-benda ni kalau ada di dalam diri kita, susah kita nak dapat hati yang tenang. Jadi hati yang tenang ni adalah apabila bersihnya kita daripada penyakit-penyakit hati. Jadi zikir dan fikir kita terhadap ibadah ni semua akan jadi lancar, akan jadi mudah masuk kepada hati kita. Tapi kalau ada penyakit-penyakit macam ni di dalam diri kita, masih lagi mengagungkan dunia, masih lagi terburu-buru, tak betul-betul itqan, buat betul-betul di dalam ibadah kita, semayang kita tak jaga betul-betul, tak khusyuk betul-betul, lepas tu kita masih ada sombong, kita masih ada dengki, zikir-zikir kita pun susah nak masuk kepada hati. Dia buat amalan ni tadi kita sebut pada dia latif, ada keluar bismillahirrahmanirrahim, kita tengok jam sambil dia baca, dia tengok jam orang masuk keluar ni, bismillah, dia tutup, dia jalan. Semua orang-orang takkan boleh masukkan. Maka dengan itu paling kurang kita kena ada waktu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup di atas muka bumi ni, kita perlu ada waktu dengan Allah. Paling kurang ada waktu tahajud kita fokus purely kepada situ untuk Allah. Waktu solat kita fokus purely untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan waktu-waktu yang khusus dengan Allah ni akan menjadi sebab Allah memberikan hati kita kekuatan, sehingga apa yang dikuasai oleh ruh kita tu lebih daripada apa yang dikuasai kepada dunia. Kadang boleh jadi kita terpedaya dengan dunia, tapi jangan sampai kita tidak mengambil berat tentang ruh kita, tentang hati kita. Maka dengan itu orang-orang yang akan mendapat ketenangan di dalam hidup adalah orang yang mempunyai waktu dengan Allah, dan orang yang mengagungkan waktunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan dan berdoa meminta kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insya-Allah umat Nabi Muhammad yang sentiasa berusaha untuk mencari keridaan Allah dan mencari keridaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kita hidayah kepada jalan yang diridai oleh Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا به تفرقا معصوما ولا تجعل أحد منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تتوب علينا توبة نصوحا تزكينا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا. نور قلوبنا وارزقنا كما التخلي من جميع الأخلاق المذمومة والصفات المذمومة، وارزقنا كما التحلي وجميع الأخلاق المحمودة والصفات المحمودة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حبك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya wahai Tuhan kami, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam iman, tetapkanlah hati kami dalam ihsan, tetapkanlah hati kami ya Allah dalam cinta kepadamu ya Rahman, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatika ya arhamar rahimin. Jauhi ya Allah daripada hati kami ya Allah segala sifat-sifat yang mazmum, segala sifat-sifat yang tidak dicintai olehmu, yang dibenci olehmu ya arhamar rahimin, agar kami hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat ya arhamar rahimin. Kepadamu kami meminta dan mohon ya Allah agar Kau mengabulkan segala
segala hajat kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Kurniakanlah kami nur cahaya kepada hati kami ya Allah. Cahaya cinta kepada-Mu, cahaya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan kepada kami ya Allah istiqamah dalam jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu. Matikan kami ya Allah dalam keadaan Islam. Meninggalkanlah kami ya Allah dalam keadaan kami mendapat husnul khatimah ya arhamar rahimin. Penuhi hati kami ya Allah dalam cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh-Mu ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga-moga Allah berkati insyaallah masjid ini dan semua yang menjadi sebab mengatur majlis ini, para EJK masjid, para muslimin yang hadir. Moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. InsyaAllah kita doakan juga kepada orang-orang yang minta didoakan, kepada anak kecil Aulia Aisyah, Faizul Anizam maupun Puan Nurma Uthman, Alif Muhammad Ruslin. Moga-moga diberikan kesihatan wal afiat, dan seluruh kita mungkin ada yang sakit, yang tak tertulis dan sebagainya. Moga-moga dikurniakan oleh Allah sihat wal afiat dan dijauhkan daripada segala musibah dan bala. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. تقبل الله منا ومنكم